TV KPM. Merahmu bara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara. Kami semua... Kenapa pula mikrofon ni? Oh, tak on. Patutlah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, hos anda dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat-sihat, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tadi saya masuk satu pertandingan nyanyian lagu kebangsaan tapi alah, mikrofon saya pula bunyi tak bunyi ni. Hai, ya Allah. Hai. Macam mana saya nak menang pertandingan ni kan? Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey. Nak tahu tak apa topik yang akan kita bicarakan pada hari ini? Hai, tak bunyi lagi ni. Jomlah kita tengok profil cikgu dulu. Nanti saya nak repair mikrofon ni dulu. Kita bawakan kepada anda seorang guru, ketua panitia mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik, iaitu Cikgu Farahida Kemilia binti Fazlia. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Aiman. Cikgu dengar tak saya menyanyi tadi cikgu? Itulah, terputus kan? Terputuslah cikgu, mikrofon saya ada problem. Tapi saya terfikir jugalah cikgu, macam mana suara saya boleh keluar dekat mikrofon ni cikgu? Hai, macam magic je. Kenalah dengan tajuk kita hari ni Aiman. Nanti kita tengok macam mana saya nak terangkan nanti. Okey, cantik cikgu. Jadi oleh sebab itu cikgu, nanti cikgu kena terangkan bagaimana mungkin nak repair ke ataupun nak beli baru je senang. Okey cikgu. Baik, apa yang menarik pada hari ini kita nak bincangkan cikgu? Hari ini saya akan mengajar cara-cara tentang tajuk beban. Modul 6 beban dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Tajuk ni sangat penting kerana dalam banyak alat elektrik itu semua ada beban ni. So kita nak tengok nanti. Baik cikgu. Jadi murid-murid nak tahu macam mana kita nak menservis peralatan elektrik bersama dengan Cikgu Farahida pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, selamat petang semua. Apa khabar? Okey, nampak semuanya senyum je cikgu kan, segak bergaya, pakai baju biru pada hari ini cikgu. Tapi kita sedondon, kita pakai baju ungu cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada murid kita yang bersama pada kita pada hari ini. Tapi cikgu, kita nak berkenalan dulu dengan mereka, boleh cikgu? Ya, silakan. Okey, kita nak mulakan dengan siapa ni cikgu? Dengan Madi. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Madiwan adalah Kimurigia. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang juruteknik komputer. Terima kasih. Sesuai lah cikgu dengan subjek ni cikgu ya? Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenal pula dengan Pravin. Handsome Pravin hari ni kan. Boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya ialah Pravinaya Analaliki Parthiban. Cita-cita saya adalah seorang menjadi polis. Nak jadi polis. Patut dia pakai baju biru cikgu. Seterusnya, Lingges. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Lingges Suara Vijay Kumar. Cita-cita saya adalah menjadi seorang juru elektrik. Okey, dan seterusnya kita ada seorang puteri dekat sini. Kita ada Christine. Christina, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita. Salam sejahtera. Nama saya Christina Lishuling. Dari Sekolah Datuk Jaya Setia, cita-cita saya adalah engineering. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, kita ada Azim. Dipersilakan Azim. Hai, selamat petang semua. Nama saya Muhammad Azim dari SMK Datuk Jaya Setia.
Cita-cita saya seorang engineer. Okey, dan seterusnya kita ada Afiq tu nak memandu ke mana tu Afiq? Duduk dalam kereta tu. Okey. Afiq boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Amirullah bin Zulkarnain. Cita-cita saya untuk menjadi seorang arkitek. Baik cikgu. Pokok pangkalnya cikgu, cita-cita mereka ni ada kait rapat dengan topik kita hari ni cikgu. Ya. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas pembelajaran kita pada hari ini, kita buat SOP dulu cikgu. Baik. Okey, kita guna cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Dipersilakan cikgu. Terima kasih. Okey cikgu, biasa subjek macam ni cikgu, jadi subjek kegemaran murid-murid ke tidak cikgu? Betul. Dia menjadi kegemaran lah di kelas sekolah saya. Antara yang kegemaran lah untuk pelajar-pelajar masuk Oh kelas. yelah cikgu, yelah sebab benda ni kan melibatkan aktiviti cikgu kan? Ya. Baik, sebelum kita nak cerita lebih lanjut cikgu, apa kata kita berehat sekejap? Baik. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, saya teringat waktu zaman sekolah cikgu. Zaman sekolah dulu kan, ada satu cikgu ni kadang-kadang dia tak pakai mikrofon. Ada yang pakai mikrofon, tapi mikrofon tu kecil. Boleh pergi sampai 1000 orang murid. Betul cikgu kan? Betul. Tapi pelik lah, kecil tapi boleh suara kuat kan? Lepas ni cikgu cerita Okey, tapi sebelum tu cikgu, kita nak tanya pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. First kali kita nak tanya Linggas. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan Linggas. Selamat sejahtera. Murid ini boleh membantu saya memahami bagaimana alat-alat elektrik domestik berfungsi. Okey, seterusnya kita nak tanya Azim pula cikgu. Boleh. Silakan Azim. Okay, pemahaman slot hari ini dapat membantu saya menjawab soalan-soalan peperiksaan yang akan datang. Okey, itu yang paling penting cikgu Dan seterusnya kita nak tanya Pravin. Silakan Pravin. Selamat sejahtera. Modul ini sangat menarik kerana ia ada kaitan dengan alat-alat elektrik yang saya gunakan seharian. Okey, maknanya peralatan seharian kita pun ada yang kita boleh repair sendiri cikgu kan? Ya, Okey, betul. baik, kita rasa dah tak sabar dah nak mulakan kelas kita pada hari ini cikgu. Boleh jimat duit kita tahu kalau kita pandai buat benda ni. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Aiman. Okey, seperti yang kita akan hari ini, kita akan terangkan, kita akan belajar topik yang baru hari ini. So, terima kasih kerana jemput saya dan semua orang dah bersedia untuk belajar? Sedia cikgu. Okey, kita teruskan. Alright. Hari ini, topik pada hari ini ialah beban ya, dalam modul 6 iaitu beban. Kita akan belajar mengenai 4 jenis beban, okey, iaitu elemen pemanas, motor, transducer dan injap solenoid. Okey, ini adalah 4 jenis beban yang kita akan belajar hari ini bersama-sama. Okey, apakah beban-beban tersebut? Pertama, kita akan lihat elemen pemanas, Aiman. Elemen pemanas ni, dalam elemen pemanas, pelajar-pelajar akan belajar mengenai fungsi dia. Bagaimana kita nak gunakan elemen pemanas tu, jenis-jenis elemen pemanas tu dan juga melakar simbol elemen pemanas, menguji elemen pemanas tersebut dan membuat pemasangan elemen pemanas. Okey, yang kedua, motor pun sejenis beban juga, okey. Di mana kita akan belajar juga dengan bahagian-bahagian utama dalam motor, ulang-alik, arus ulang-alik, kenal jenis-jenis motor, melakar simbol motor tu, menguji dan akhir sekali membuat pemasangan motor. Beban yang ketiga iaitu transducer. Yang ni yang kena dengan Aiman tadi ni. Ingat tak mula-mula tadi? Betul, cikgu. Kita akan belajar fungsi transducer, bagaimana kita nak guna transducer tu, jenis-jenis transducer yang ada, melakar simbol transducer, menguji dan juga membuat pemasangan transducer. Okey. Akhir sekali, injap solenoid, beban yang terakhir. Sama juga, kita akan belajar fungsinya, bagaimana nak guna injap solenoid, melakar bahagian-bahagian, mengenal bahagian, melakar simbol, membuat pengujian dan juga pemasangan injap solenoid. Tak adalah putus-putus bunyi tadi cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, tadi kita dah kenal jenis-jenis beban. So, ini ada satu soalan yang berkaitan dengan jenis-jenis beban tersebut yang kita sebentar tadi kita tengok kan. So, soalan nombor 1 ni, contoh soalan 1, jenis beban elektrik. Bila kita dapat soalan, saya selalu bagi tahu anak murid saya, kita kena baca soalan tu supaya kita tahu kehendak soalan tu.
So soalan ni dia akan beri maklumat kepada kita. So Rajah 1 menunjukkan jenis beban. So jenis beban dalam gambar ni jenis beban yang dilabel A, B, C dan D. Apa yang pelajar perlu buat? Padankan. Pelajar perlu padankan beban elektrik di bawah dengan menulis apa? A, B, C dan D pada ruangan jawapan. Jawapan ada dah cikgu kan? Ni pelajar kita nak tengok. Tinggal nak masuk kan je? Ya. Siapa boleh bantu saya nak jawab soalan ni? Okey, Pelajar mana yang boleh bantu silakan. saya ni? Madi siapa boleh, nak Madi? Cikgu, Okey, saya Madi. bantu ya. Silakan. Okey. Padankan, Madi. Yang mana satu? Elemen pemanas. Gambar yang mana satu, Madi? A, cikgu. Mari kita tengok. Ya, betul. Tepat. Okey. Seterusnya, Madi. D, D. Injap solenoid. D. Ya, betul. Yang ketiga, motor. Yang mana satu, Madi? C, cikgu. C. Dan yang terakhir, transducer semestinya B. B. Okey. B. Betul. Tepat sekali. Terima kasih, Madi. 4 markah untuk Madi. Okey, 4 Cikgu. markah untuk Madi. Okey. Seterusnya, kita akan pergi lebih mendalam. Kita tengok elemen pemanas. Apa itu sebenarnya elemen pemanas? Elemen pemanas ni, Aiman, kalau kita nak tahu, dia sejenis komponen yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okey, daripada tenaga elektrik masuk ke beban elemen pemanas ni, dia akan hasilkan tenaga haba. So, ada 3 jenis elemen pemanas, iaitu logam, seramik dan semikonduktor serta polimer. Okey. Ini yang pelajar perlu kenal pasti. Pertama, pelajar murid mesti tahu bagaimana nak melukis simbol elemen pemanas. Saya selalu bagi ingatan dekat pelajar saya, kalau nak lukis elemen pemanas ni, simbol dia macam perintang tapi dia macam gigi SpongeBob sikit saya kata, sebab petak-petak. Kan? Senang ingat, cikgu. Betul. Kemudian bentuk-bentuk elemen pemanas ni pula, ya kalau yang logamnya kita selalu boleh lihat dalam periuk nasi, cerai elektrik, macam contoh dalam gambar ni. Dan juga untuk seramik dan semikonduktor ni, disebabkan binaan dia tu seramik, dia lebih sesuai untuk peralatan yang habanya panjang, masa untuk pemanasan dia tu panjang sebab dia tahan. Dan ketiga, polimer, disebabkan dia jenis yang mudah alih, kecil, kebanyakannya ada dalam pakaian-pakaian seperti sarung tangan, baju sejuk untuk mengekang kepanasan. Okey. Kita terus ke soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Okey, kali ni siapa pula nak bantu cikgu? Soalan nombor 2. Silakan. Silakan. Kita mungkin ya kita. Terima kasih Christina. Christina, silakan. Okey, macam biasa kita tengok soalan. Soalan kata jadual 2 menunjukkan ciri-ciri 2 jenis elemen pemanas. Ada 2 jenis. Nyatakan jenis elemen pemanas tersebut. Kita tengok ciri dia dulu. Yes. Ciri yang pertama, takat leburnya tinggi. Ketumpatan dia sederhana dan dia merupakan konduktor elektrik. Ciri yang kedua, rintangan dia meningkat secara eksponen dengan peningkatan suhu dan menghasilkan tenaga tinggi apabila sejuk serta pemanasan diri cepat ke suhu malar. Okey, Christina, boleh bagi tahu cikgu tak untuk ciri yang pertama tu apa agaknya? Jawapannya. Seramik dan semikonduktor. Okey, seramik dan semikonduktor kita tengok. Betul, tepat sekali. Yang kedua, Christina? Polimer. Polimer, tengok. Mari kita tengok. Betul, polimer. So, ini adalah ciri-cirinya. Ini adalah soalan yang boleh ditanya untuk topik tadi. Okay, Tapi cikgu, macam mana kita nak uji alat-alat tu? Dia punya ketinggian tu, cikgu. Tepat sekali, Aiman. Bagus soalan tu sebab terus kita tunjuk macam mana kita nak uji alat tersebut. Okey, cikgu. Untuk beban ni, kita nak pastikan dia tu dalam keadaan baik. Ada 2 jenis pengujian. Pertama ialah pengujian keterusan. Okay, untuk pengujian keterusan ni, sebenarnya pelajar dah belajar dalam modul 1. Okey, modul 1 dan 2. So, saya akan pergi sepintas lalu. Biasanya kalau kita nak buat ujian keterusan, kita gunakan meter pelbagai. Okey, langkah yang paling penting sekali, pastikan meter pelbagai itu dalam keadaan baiklah, baru kita boleh gunakan. Kemudian pilih julat ohm pada meter pelbagai, lakukan pelarasan sifar rintangan, sentuh kuar merah dan kuar hitam pada kedua-dua terminal elemen pemanas yang kita nak uji itu dan lihat bacaan pada skala. Yang paling penting, pelajar kena faham hasil pengujian ni. Yang ni ya. Okey, apa yang ditunjukkan oleh meter pelbagai itu? Dia akan memberi maklumat kepada kita. Jika bacaan pada meter pelbagai itu menunjukkan rintangan yang rendah, maksudnya antara 0 ke infinity itu bacaan yang rendah lah, di tengah-tengah tu, maka kalau itu bacaan pada meter pelbagai, elemen pemanas dalam keadaan baik. Baru boleh guna?
bau dia tak rosak lah. Tak rosak okey. Kalau bacaan dia adalah infinity, itu menunjukkan elemen pemanas itu rosak. Dia telah rosak. Bahaya tu cikgu. Ya, memang bahaya. Barang beretik tak boleh buat main-main, Aiman. Okey. Okey. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Contoh soalan 3, langkah menguji elemen pemanas. Okey. Siapa boleh bantu cikgu untuk soalan nombor 3? Siapa pula? Saya boleh bayar. Silakan. Saya boleh bantu. Ya, silakan Linggis. Suara. Okey, Linggis, kita tengok apa yang soalan itu mahukan ya. Alright. Susun mengikut urutan yang betul. Okey, urutan yang betul. Langkah menguji elemen pemanas dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruangan jawapan di bawah. Okey, Linggis? Okey, Linggis. Tolong beri cikgu langkah yang pertama. Yang mana satu? Memastikan meter pelbagai berfungsi. Tepat sekali macam saya kata tadi. Ini yang paling penting. Pastikan. Okey, berfungsi. Nombor 2, Linggis. Memilih julat pum pada meter pelbagai. Ya, tepat sekali. Ketiga. Melakukan pelarasan sifat rintangan. Ya, tepat. Teruskan. Keempat. Dan kelima. Melihat bacaan pada skala meter pelbagai. Ya, betul. Dan akhir sekali semestinya melihat bacaan pada skala meter pelbagai. Okey, seterusnya. Berapa markah cikgu kita nak bagi satu. pada Ringgas? Biasanya satu skor. Tadi cikgu kata ada 4 perkara cikgu ya. Iaitu pemanas, motor, transducer dan juga injap cikgu. Macam mana kita nak pasang ni cikgu? Ni macam biasa kita tengok kat rumah cikgu. Ini satu lagi kaedah kalau kita nak uji elemen pemanas ni. Dan tadi kita buat ujian keterusan, sekarang kita akan buat ujian dengan pemasangan. Okey cikgu. Okey, kita pasang elemen pemanas kita ni dengan 3 langkah ini. Yang pertama iaitu sediakan talian bekalan, pasangkan punca L itu live dan neutral pada tamatan elemen pemanas ini tamatan ni pasang punca ni dan onkan switch bekalan kuasa. So macam mana kita nak tahu dia berfungsi? Kita tengok pemerhatian. Kalau dia keluarkan haba, maksudnya elemen pemanas itu dalam keadaan berfungsi. Tengok boleh gosok ke tak baju tu? Ya, betul. Okey, yang kedua motor cikgu. Ya, ini motor. Ini beban yang kedua iaitu motor. Motor ni menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Okey, kita beri dia tenaga elektrik, dia akan bergerak. Itulah tenaga mekanikal. Saya biasa pakai alat ni cikgu waktu saya main kereta kontrol cikgu. So untuk motor ni pelajar perlu kenal pasti bahagian-bahagian ni. Okey, ada bahagian kerangka, pemegun, aci, pemutar dan bekalan kuasa. Akan jadi soalan juga cikgu ya? Ya, betul. Okay. Untuk motor ni special, memang dia akan dia istimewa, dia akan tanya. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang baru cakap je cikgu ya. Okey, terus soalan. Siapa boleh bantu saya? Saya rasa Afiq boleh kot ni. Boleh Afiq? Saya boleh. Silakan Afiq. Okey, kita tengok. Rajah keempat menunjukkan motor elektrik. Tuliskan nama bahagian motor elektrik pada ruangan jawapan. Silakan Afiq. Nombor 1, punca bekalan kuasa. Tepat sekali. Seterusnya. Allah. Nombor 2, pemegun cikgu. Ya, betul, pemegun. Yang ketiga? Saya rasa kerangka cikgu. Betul, kerangka. Seterusnya? Nombor 4, aci cikgu. Ya, 4 aci. Dan akhir sekali? Pemutar. Pemutar. Tepat sekali. Pemutar. Pemutar. Okay, cikgu. Tapi biasa motor ni cikgu, dia ada macam-macam jenis cikgu Ya. Dekat apa sini jenis kita boleh cikgu? lihat. Motor ni kita ada 2 jenis. Motor arus terus dengan motor arus ulang alik. Okey. Yang pelajar kena kenal pasti iaitu simbol motor. Dia ada simbol dia. Simbol dia tu. Pelajar kena kenal pasti. Ada huruf M tu dan ada garis yang beralun tu. Yang beralun. Beralun tu arus ulang alik. AU. Kalau terus tu motor arus terus. Okey. Terusnya kita tengok pengujian. Pengujian keterusan sama macam elemen pemanas tadi. Kita kena buat ujian guna ujian keterusan. So langkah dia sama saja macam langkah kita uji elemen pemanas tadi. Macam tadi juga? Ya, betul. Dan hasil pengujian yang pelajar kena lihat betul-betul. Jika bacaan yang kamu dapat ialah rintangan yang rendah, sama juga motor kamu dalam keadaan baik. Okey. Kalau kamu dapat bacaan infinity, maka dia rosak terbuka. Rosak terbuka tu Aiman maksudnya tak ada sambungan, tidak ada sambungan. Terputus. Ya, kalau sifar ohm, kosong ohm, rosak terpintas. Maksudnya bekalan kuasa tu tak masuk pun dalam motor. Tak masuk dalam motor. Ya, terpintas terus. Okey. Inilah hasil pengujian yang pelajar kena faham betul-betul. Okey.
Dan ada satu lagi ujian untuk motor ni, ada satu lagi ujian, kita kena buat ujian penebatan. Kita nak lihat penebatan motor tu baik atau tak. Ni penting Aiman sebab bila berlaku kebocoran, mata kita tak boleh nampak. So kita kena buat ujian penebatan menggunakan meter tebatan. So langkah-langkah ni semua pelajar dah belajar dulu waktu dalam modul 1. So, kita teruskan dengan kesimpulan ataupun rumusan yang pelajar perlu tahu. Lepas uji ni kesimpulan dia? Ini jawapan yang akan kita dapat pada meter tebatan tu. Okey. So kalau diuji kerangka dengan live, bacaannya lebih besar daripada 0.5 mega ohm, dan kita uji kerangka dengan neutral, bacaannya juga lebih besar daripada 0.5 mega ohm, maka penebatan motor tu baik. Okey, faham kalau pegang tu tak kena short lah. Kata-kata. Tapi kalau kita uji kerangka dengan live, kerangka dengan neutral, bacaannya lebih rendah daripada 0.5 mega ohm, penebatan dia tak baik. Ini berbahaya. Kau pegang-pegang jadi keras cikgu. Ya. Cikgu, apa kata kita uji murid-murid kita dengan soalan cikgu? Betul. Kita teruskan dengan soalan. Okey, soalan nombor 5. Kita teruskan dengan siapa boleh bantu? Saya boleh bantu cikgu. Okey, Pravin. Sekarang ni Pravin, soalan ni, tandakan right bagi pemerhatian jarum pengujian motor mesin basuh automatik yang dalam keadaan baik dan pangkah untuk yang salah. Soalan nombor 1, lihat pada jarum ni bacaan dia bawah daripada 0.5 mega ohm. So jawapan dia apa Pravinan? Betul salah, atau salah? Salah. Tepat sekali, salah. Seterusnya, nombor 2. Salah. Dekat jarum ni bawah daripada 0.5, ya salah. Okey. Yang ketiga, bacaan dia jarum ni infinity Pravin. Berapa tu? Apa jawapan dia Pravin? Betul cikgu. Betul. Dan ini bacaan dia jarum. Betul. Dan seterusnya 10 mega ohm. Betul. Okey, semua ni yang betul ni semua yang lebih daripada 0.5 mega ohm, yang salah tu semua yang lebih kecil daripada 0.5 mega ohm. Okey cikgu, berapa kita nak bagi kepada Pravin ni cikgu? Kita boleh bagi markah penuh ni dekat dia. Markah penuh. Okey, baik. Jadi murid-murid ingat ada 4 yang cikgu ajarkan sebentar tadi, iaitu elemen pemanas, transducer, motor dan injap solenoid. Okey cikgu, dan selepas ini kita nak cerita pasal apa cikgu? Kita nak cerita pasal transducer pula. Kena mengenal lah tadi dengan mikrofon Aiman tu. Kalau nak tahu macam mana kita nak repair mikrofon kita tu, murid-murid kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Biasanya kalau kipas kita kat rumah tu kalau dah rosak tu kadang-kadang kita buang je kan. Sedangkan kita boleh je repair cikgu kan. Jadi cikgu, macam mana kita nak uji motor kita tu cikgu? Bagaimana caranya? Baik Aiman, terima kasih. Memang kena dengan soalan. Sekarang ni kalau tadi kita uji pakai ujian keterusan, ada satu lagi ujian yang kita boleh buat, kita dengan memasang motor arus ulang alik kita. Okey, ada 4 langkah untuk pasang arus ni. Waktu kita buat amal ini kena hati-hati sebab kita bermain dengan live, dengan wayar hidup ni Aiman. Okey, so sediakan talian bekalan macam tadi, kemudian sambungkan punca hidup kepada wayar merah. Ini punca hidup wayar merah dan punca neutral kepada wayar hitam. Kita punya motor arus ulang alik. Kemudian baru kita onkan switch. Okey, bagaimana kita nak tahu dia berfungsi? Ini dia perhatian. Aci motor akan berputar. Kalau dia berputar tu bermakna motor itu dalam keadaan berfungsi. Itu cara kita nak uji dia cikgu. Ya, cara kita nak uji. Lepas ni kita uji murid pula. Ya, kita tengok murid kita pula. Cikgu. Teruskan soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni tentang kaedah pengujian beban motor. Siapa boleh bantu saya? Mari kita tengok. Okey, silakan. Mungkin Azim? Okey, silakan Azim. Azim boleh bantu kita? Azim dengar ke tak tu? Okey. Untuk soalan yang ke-6, tandakan. Okey, tandakan betul bagi kaedah pengujian untuk memastikan beban motor dalam keadaan baik dan pangkah bagi yang salah pada ruang jawapan. Untuk ayat yang pertama ni, betul atau salah Azim? Menguji keterusan motor elektrik menggunakan meter pelbagai. Okey, cikgu. Macam ni sikit kan? Untuk soalan nombor 2 salah tu. Ni betul Azim. Kalau betul? Kita menguji keterusan motor. Betul. Yang nombor 2 ni betul salah. Ya, menguji kemuatan menggunakan penguji pembuat salah. Yang ketiga, soalan nombor 3 betul.
Betul. Menguji Soalan penempatan. 4 betul dan soalan nombor 5 salah tu. Lima salah. Oh, cepat Azim. Betul semua jawapan Azim. Okey. Okey, menguji penempatan motor betul, menguji kefungsian menggunakan sambungan betul, menguji pendawaian menggunakan penguji soket salah. Okey, tepat cikgu. sekali. Bagus Azim. Jadi sekarang ni cikgu, kita nak cerita pasal saya punya mikrofon tadi cikgu. Cikgu sekarang boleh kita- bantu tak? Sekarang kita nak tengok kenapa tadi mikrofon sedap-sedap nyanyi tak keluar suara. Betul tak Aiman? Okey. Sebab transducer ini juga merupakan salah satu beban. Okey, tetapi transducer ni merupakan peranti yang menukarkan bentuk tenaga, satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Macam So mana dalam tu, cikgu? mikrofon tadi tu dia telah tukarkan tenaga bunyi yang Aiman menyanyi itu kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu yang akan jadi isyarat yang masuk. Nanti kita boleh dengar suara Aiman dekat speaker tu. Okey. Jadi kalau yang rosak tadi tu mungkin transducer ni Ke lah. sebab suara saya cikgu? Yang tu kita kena tengok. So apa dia fungsi dan penggunaan transducer ni? Biasanya ada 3 yang kita akan pelajari lah untuk pelajar-pelajar saya. Dalam mikrofon, dalam pembesar suara dan di dalam buzzer. Mikrofon ni kita tukar tenaga bunyi kepada tenaga elektrik. Pembesar suara yang speaker tadi tu tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Manakala buzzer ni macam kita dalam kuis tu kan, dia kan buzzer kan. Ya, ini tukar tenaga elektrik juga kepada tenaga bunyi. So ini adalah simbol-simbol kepada kita punya transducer mikrofon, pembesar suara dan juga buzzer. Ini gambar-gambar mikrofon, pembesar suara dan buzzer. Murid-murid kena ingat tak cikgu simbol tu cikgu? Mereka kena kenal pasti benda-benda ni. Okey. Baik. Terusnya, yang ni. Okey. Baru je Aiman sebut, terus ada soalan ni. Okey, baik cikgu. Lukiskan 3 jenis simbol transducer pada ruangan jawapan. Biasanya dalam soalan dia akan diminta pelajar untuk melukis. Tapi sekarang ni saya minta pelajar kita pilih dekat sini. Okey. Okey. Siapa boleh bantu saya soalan nombor 7? Contoh soalan nombor 7. Saya cikgu. Christina. Okey, Christina. Untuk gambar yang pertama, Christina. Apa jawapan? Yang mana satu? A, B atau C? Tak jelas sangat cikgu. Tak jelas. Tak Kita jelas? paparkan di skrin. Yang mana? A, B atau C? Baik. Gambar simbol. Okey, untuk gambar yang pertama tu. Aiman boleh teka-teka juga. Apa simbolnya? Saya tekalah cikgu. Sila. Confirm yang bulat tu mikrofon cikgu. Okey, tengok. Oh, yang tu. Betul. Ini simbol untuk speaker. Pembesar suara. Pembesar suara, simbol dia. Okey, yang kedua tu Aiman. Tu yang tadi. buzzer cikgu ya? Buzzer ya. Okey, yang tu saya rasa A lah cikgu. Wah, Yes. tepat. Yang ketiga semestinya Mikrofon. Okey. Dia tepat sekali. Kita terus. Bagaimana cara kita nak uji beban transducer ni juga. Sama juga kita buat ujian keterusan. Kalau ujian keterusan, pelajar-pelajar pun dah sedia maklum, kita kena guna meter pelbagai dan ini adalah 5 langkah yang kita perlu tahu untuk buat pengujian keterusan. Okey? Pastikan berfungsi, pilih julat ohm, lakukan pelarasan sifar, sentuh kuar merah dan kuar hitam pada tambatan buzzer dan juga kita tengok bacaan. Yang penting hasil pengujian dia. Okey, sama juga kalau rintangan tu rendah, maka kamu punya transducer tu dalam keadaan baik. Tapi kalau infinity dia rosak terbuka dan kalau 0 ohm dia rosak terpintas. Baik, Okay, cikgu. saya teruskan. Kita juga boleh uji kita punya transducer ni dengan pemasangan dia. Okey. Untuk buzzer ni disebabkan dia ni menggunakan arus elektrik yang kecil saja nilai dia, kita pakai bateri saja pun kita boleh uji. Boleh juga Ya, so kita kena kenal pasti dulu terminal pada buzzer kita ni yang mana negatif, yang mana positif. Kemudian kita sambungkan pada punca bateri kita. Negatif kita sambung dengan negatif, positif kita sambung dengan positif. Kemudian buat pemerhatian. Apa pemerhatian tu? Buzzer akan keluarkan bunyi. Okey, Kalau betul sambungan tu keluar bunyi, maksudnya buzzer dalam keadaan baik. Ya, pandai Aiman. Okey cikgu. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Siapa boleh bantu saya soalan nombor 8? Silakan. Saya boleh bantu cikgu. Terima kasih. Baguslah, banyak orang bantu saya ni. Pravin. Okey, Pravin. Kita tengok soalan je Pravin. Rajah 8 menunjukkan peralatan elektrik yang menggunakan beban elektrik. So gambar ni semua menunjukkan alat elektrik yang ada beban dekat dalam dia Aiman. Kita belajar tadi. Okey. Kelaskan alat itu dengan menulis P, Q, R dan S pada ruangan jawapan. Okey. Untuk motor, apakah gambar untuk motor Pravinai? Untuk motor ialah Q dengan S. Mari kita tengok betul ke tak?
Q dengan S. Tepat Kita tengok sekali. yang boleh berpusing tu dia lah cikgu. Ya, sebab dia tenaga mekanikal kan dia ubah. Okey. So motor dengan kipas angin dan juga pengadun. Elemen pemanas Pravina? Silakan. Elemen pemanas ya cikgu, P dengan R. Ya, semestinya P dengan R iaitu setrika dan juga syawuk Sebab panas. Pravin cikgu, dia hari-hari gosok baju sendiri cikgu. Betul. Sebab dia tahu. Tengok Pravin pun tahu tu. Okey. Kita teruskan dengan beban yang keempat iaitu injap solenoid. Okey, injap solenoid ni merupakan sebuah injap yang mengawal aliran cair atau gas secara elektromekanikal. Bila dia sebut elektromekanikal, Aiman, maksudnya dia ada pelibatan elektrik juga dan juga mekanikal. Oh. Dia macam kita punya gegelung magnet. Dia ada kaitan dengan magnet juga. Okey. So kita lihat mana fungsi dan penggunaan dia. Injap solenoid ni kita guna dalam mesin basuh automatik. Okey. Dia mengawal aliran air masuk. So tak payahlah kita nak buka paip, tutup paip. Kan kita ada injap solenoid, dia akan bantu kita. Dan juga dalam mesin basuh pinggan juga mengawal aliran air masuk dalam mesin basuh pinggan. Mesin basuh pinggan pun ada cikgu Ada. Okey. Okey. Untuk injap solenoid, pelajar perlu kenal bahagian-bahagian dalam injap solenoid ni. Okey. Dalam gambar yang pertama, jika bekalan kuasa injap solenoid tertutup, jika tiada arus elektrik masuk kepada injap solenoid ni, injap ni akan tertutup, Aiman. Ini arah pengaliran air. Okey. So air tak boleh lalu. Okey. Tapi bila ada bekalan kuasa injap solenoid ni akan terbuka. Jadi air akan mengalir. Jadi kita boleh kawal je lah guna elektrik. Kita on switch, kita off switch. Okay. Sebab tu kalau air dekat mesin basuh tu cikgu, dia berhenti sendiri. Ya, betul. Itu bukan sebab terputus bekalan air ya. Bukan. Sebab kita ada injap solenoid. Okey, baik. Okey, ini adalah bahagian-bahagian dalam injap solenoid yang pelajar-pelajar kena kenal pasti. Ini keratan rentas dia. Aiman, kita potong dia. Ini bahagian dalam kita nampak macam ni. Oh, dalam dia macam tu? Ya, kita ada solenoid, kita ada belitan. Ini bahagian kuning ni belitan. And then ni bahagian air masuk. Ini ada teras, spring, tambatan hidup, tambatan neutral dan lubang untuk air keluar. Okey. Ini simbol injap solenoid. Pelajar kena kenal pasti. Senang, saya selalu ingatkan pelajar ni yang pakai ribbon. Pakai ribbon? Pakai ribbon ada huruf S. Okey. Ini gambar yang ada di pasaran lah biasanya, injap solenoid. Okey. Dan kita menguji, cara kita uji injap solenoid pun sama, guna meter pelbagai untuk buat ujian keterusan. Okey. Dan hasil pengujian pun sama juga, Aiman. Rintangan rendah, pengujian itu baik. Injap solenoid itu baik. Kalau infinity, rosak terbuka. Kalau 0 ohm, rosak terpintas. Baik, cikgu. Teruskan dengan soalan nombor 9. Okey, siapa nak cuba untuk soalan Siapa nak cuba soalan nombor 9? Ya, saya boleh bantu tu. Okey, silakan. Ya, silakan. Okey, berikut 3 kemungkinan pengujian keterusan sebuah injap solenoid. Kita buat ujian keterusan pada injap solenoid. Kita nak tahu yang baik, yang rosak terpintas. Okey, mari kita lihat. Julat yang digunakan ialah kali 1 ohm. Untuk soalan 1, bacaan dia ditunjuk sini. Berapa tu? Di antara 10 dengan 5 ohm. Apa jawapan dia, Azim? Silakan. Dalam keadaan Baik, betul. Okey, rintangan rendah. Seterusnya, nombor 2. Bacaan dia infinity, Azim. dalam rosak terbuka cikgu. Tepat sekali. Yang ketiga, bacaan dia sifar ohm. Rosak terpintas cikgu. Baik, betul. Dan akhir sekali bacaan ialah 20 ohm. Dalam keadaan baik cikgu. Tepat. Betul. Tahniah Hazim. Okey. Okey cikgu. Jadi macam mana kita nak memasang injap solenoid ni cikgu? Kalau tadi kita belajar nak pasang semua beban-beban yang lain, sama juga injap solenoid pun. Kita ada 3 langkah untuk memasang injap solenoid. Sediakan talian bekalan, pasangkan punca live dan neutral pada setiap tambatan injap solenoid, onkan switch bekalan kuasa dan buat pemerhatian. Apa pemerhatian dia? Kita tak boleh letak air, Aiman, terbasah kan? So kita boleh kita dengar. Kalau dia bergetar atau berdengung, maksudnya injap solenoid itu dalam keadaan baik. Baik cikgu. Jadi saya tengok di antara alat-alat yang kita belajar pada hari ini cikgu, banyak ada kaitannya dengan alatan-alatan yang berada di rumah. Betul cikgu? Tepat. Baik. Sebagai contoh, kalau kita tengok injap solenoid ni di mesin basuh kita lah cikgu. Ya, maknanya betul. kalau kita ada masalah, tak boleh orang kata apa, secara automatik air itu keluar masuk, maknanya ini mesti ada masalah dengan injap solenoid cikgu. Betul, Aiman. Tajuk yang pelajar-pelajar belajar dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik
domestik ni memang dapat membantu pelajar kerana ada modul di mana pelajar akan belajar bagaimana nak kenal pasti kerosakan tu dan baik pulih kerosakan tu. Okey cikgu, saya ada masalah sikit lah cikgu. Nak ingat simbol-simbol ni cikgu. Selepas ni lah cikgu ya. Baik, kita teruskan selepas ni. Sebab simbol ni sangat penting dalam menjawab soalan peperiksaan. Betul cikgu? Ya. Baik, murid-murid, selepas ni kita akan soal anda semua tentang simbol-simbol yang kita pelajari sebentar lagi. Okey, kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Dalam rumah kita pun sebenarnya banyak elemen-elemen beban ni. Orang kata bukan saja terbeban tapi rupanya beban ini membantu dalam memproseskan sesuatu alat-alat elektrik itu sendiri cikgu kan. Betul. Tapi ini yang paling penting sekali cikgu, iaitu bagaimana kita nak ingat simbol-simbol yang kita wakilkan kepada alat-alat tersebut. Baik cikgu, kita nak cuba untuk soalan ke-10 cikgu. Baik, kita teruskan dengan soalan nombor 10. Apa yang Aiman cakap tadi tu betul. Pelajar-pelajar memang kena kenal pasti simbol-simbol ni kerana bila kita beli alat elektrik, dia punya litar yang diberikan tu dalam bentuk simbol Aiman. Oh. Jadi kalau pelajar tak kenal simbol-simbol ni, macam mana pelajar nak kenal pasti bahagian-bahagian apa yang dia perbaiki tu? Okey, Jadi betul. sebab itulah dalam tajuk beban ni, pelajar-pelajar semua kena tahu cara untuk melukis simbol-simbol beban tersebut. Ada ke soalan cikgu yang dia minta untuk lukis sendiri tu cikgu? Ya, betul. Oh, kadang-kadang diberikan gambar yang sebenar, kemudian pelajar diminta untuk lukis simbol untuk gambar beban tersebut. Okey. Okey. Nanti, cikgu. Kita teruskan dengan soalan nombor 10. Untuk soalan nombor 10 ni, saya nak buat special sikit Aiman. Okey, boleh sebab cikgu. saya nak dengar suara semua anak murid saya. Boleh tak? Saya nak minta seorang jawab satu soalan. Okey? Okey, soalan yang pertama ni untuk yang nombor 1 tu, simbol yang pertama tu saya minta Madhi untuk jawab yang nombor 1 saja. Boleh tak Madhi? Tapi nak jawab soalan kena tekan buzzer dulu macam tu. Boleh tak? Ya, cikgu saya bantu. Okey, Madhi. Yang nombor 1 Madhi. Simbol ni simbol apa Madhi? Saya rasa buzzer cikgu. Saya dah bagi jawapan dah tadi. Betul lah, mari kita tengok. Betul. Tepat Madhi. Nombor 1 ni buzzer. Nombor 2 saya nak bagi peluang Christina lah. Tadi tak berapa dengar suara dia. Betul tak? Boleh cikgu. Christina boleh Christina. Bulat, ada huruf M, ada garis terus, garis yang lurus. Okey. Simbol apa tu Christina? Silakan Christina. Arus motor arus ulang. Motor arus terus. Motor arus terus. Betul, tepat sekali. Tahniah Christina. Yang nombor 3 ni, gigi SpongeBob ni saya kata ni kan. Okey, siapa boleh bantu saya? Mungkin Linggis? Mungkin Linggis boleh Linggis? Ya, boleh cikgu. Ya, apa tu? Simbol untuk apa tu Linggis? Semiconductor. Semiconductor? Mari kita tengok betul ke tak? Ini elemen pemanas Linggis. Lepas ni mesti Linggis ingat ni elemen pemanas. Yelah cikgu, bila kita tengok gigi macam tu panas je rasa. Tapi Aiman, macam ni lah kita belajar. Kita daripada kesalahan, baru kita boleh ingat kesalahan Lepas kita ni ni. mesti tak salah dah Ya, cikgu. betul. Kan? Seterusnya, Baik, seterusnya. soalan yang seterusnya. Yang ni siapa boleh bantu saya? Afiq boleh Afiq? Boleh yo. Ada huruf M dengan ada garis beralun ni. Simbol apa? Motor arus ulang alik. Tepat sekali. Jawapan yang sangat yakin. Motor yakin, arus cikgu. ulang alik. Sebab nampak ada beralun. Ya, sebab ada beralun. Okey. Dan yang terakhir ni dah ada ribbon. Ada ribbon. Ada ribbon, ada huruf S. Yang ni saya nak minta siapa ya yang tak cakap lagi. Pravinai boleh Pravinai? Ya, boleh cikgu. Pravinai. Okey, apa ni Pravinai? Simbol untuk apa ni? Injap solenoid cikgu. Injap solenoid. Kita tengok betul tak? Ya, betul. Tepat sekali injap solenoid. Jadi inilah semua simbol-simbol beban yang kita pelajari tadi. Okey cikgu. Okey. Jadi orang kata penting kita nak mengingat simbol ni cikgu ya. Ya. Dan kalau kita nak melukis gambar-gambar seperti ini cikgu, kita perlukan alat-alat untuk melukis jugalah cikgu ya. Betul. Untuk mendapat satu lukisan yang tepat pada simbol-simbol tersebut. Baik cikgu. Kita nak tanyalah murid kita ni, apa kata cikgu? Mungkin setiap murid boleh fikirkan satu alat dan alat apa yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Betul. Boleh cikgu? Boleh. Saya nak minta pelajar saya fikirkan, okey,
alat elektrik yang Ada kat rumah lah cikgu kan? Ya, yang ada dekat rumah tu yang beban-beban dia kita belajar hari ni. Contohnya yang tadi tu apa Aiman? Elemen pemanas. Kemudian kita ada motor. Ada 2 jenis motor ya Aiman. Arus terus dengan arus ulang-alik. Arus motor tu alik. Kemudian kita ada transducer dan juga yang terakhir injak solenoid. Tak boleh sama tau. Kalau sama kena cari yang lain. Okey. Baik. Siapa nak mulakan dulu ni? Siapa nak mulakan dulu? Siapa mulakan dulu senang lah. Alat elektrik tersebut dengan beban yang ada dekat dalam dia. Okey, siapa nak mulakan? Boleh angkat tangan. Apa alat yang awak nak cerita hari ni dan apakah beban yang ada pada alat tersebut? Silakan. Silakan. Mungkin macam Afiq, silakan. Afiq, bagus Afiq. Okey, alat apa Afiq? Pemanas air elektrik. Pemanas air elektrik. Apa beban ada kat situ? Elemen pemanas. Elemen pemanas. Bagus. Okey cikgu, betul ke cikgu? Tepat sekali. Dah hari-hari mandi air panas cikgu. Nampak sangat apa yang kita buat hari ni lekat kan Aiman kan? Lekat cikgu. Kita boleh aplikasi. Dia boleh kaitkan dengan alat elektrik yang ada dekat rumah. Betul. Itu yang sebenarnya kita mahu. Bila Nanti kita waktu mandi cikgu, boleh ingat dah alat tu. Beban dia apa? Seterusnya, silakan. Siapa nak cuba lagi dengan alat yang seterusnya yang ada dekat rumah? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya boleh cuba cikgu. Okey. Teruskan Inggris. Mesin basuh motor. Okey. Mesin basuh. Mesin basuh. Motor. Bebannya adalah motor. Motor hari-hari. arus ulang-alik. Hari-hari tolong mak sidai kain. Ya, sebab bagus. ada pergerakan berputar betul tak dalam motor, dalam mesin basuh tu kan? Betul, dia berputar cikgu. Ya, basuh baju tu dia berputar. Motor elektrik arus ulang-alik. So jawapannya betul juga Tepat Baik. sekali. Seterusnya, silakan. Siapa lagi nak cuba dengan alat yang seterusnya? Cikgu, saya boleh bantu? Okey, Pravin. Sila Pravin. Alat yang dalam kipas cikgu. Kipas dalam motor. Kipas. Betul. Kipas, kipas angin, ada motor. Kita ada kipas meja, kita ada kipas siling. Dua-dua alat elektrik ni mengandungi beban motor. Motor arus ulang-alik. Maknanya yang berpusing cikgu motor. Ya. Kalau macam Aiman, kalau kereta kontrol mainan tu Aiman, itu pun ada motor juga tu. Motor juga? Ya, tapi motor dia motor arus terus. Sebab bekalan kuasa dia daripada sumber arus terus. Okey, Pravin mungkin main kereta mainan lagi kot. Okey cikgu, kita nak tanya lagi murid-murid kita yang lain. Apa lagi? Alat. Kristina nak cuba tak? Okey, apakah alat yang ada dekat rumah awak dan beban dia apa dia? Silakan. Kristina? Boleh? Buka mic tak tu? Okey, boleh onkan mikrofon? Boleh. Okey, apa alat yang ada dekat rumah awak dan apa beban yang ada? Selalu guna di dapur. Dekat dapur tu kan awak masak kan? Sebelum masak tu kena buat apa? Apa? Periuk nasi. Periuk nasi? Tepat sekali. Apa beban dia? Apa beban dia? Elemen pemanas. Pandai. Tepat saya Kristina. Ini jenis orang duduk kat dapur cikgu. Dia tahulah betul. kan. Dekat dapur, kita ada periuk nasi. Kita ada cerek elektrik. Semua tu elemen pemanas. Bebannya adalah elemen pemanas. Okey cikgu. Siapa lagi belum cikgu? Madi dah ke? Saya rasa Madi belum lagi tu. Silakan Madi. Apa lagi Cikgu, ada? cerek elektrik. Cerek elektrik? Ya, betul. Baik. Baru Apa beban dia? Elemen pemanas. Ya, tepat sekali. Elemen pemanas. Baik cikgu. Jadi saya rasa murid-murid kita ni, orang kata dekat rumah ni nampak ni elemen pemanas. Motor. Wah, dia dah tahu dah cikgu Baik, mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu tentang topik kita hari ni cikgu. Silakan. Betul. Jadi untuk topik hari ini iaitu modul 6 beban, okey. Pelajar-pelajar di akhir modul ini mampu mengenal pasti 4 jenis beban. Seperti soalan yang kita tanya tadi tu, kita dapati pelajar kita mampu mengenal pasti keempat-empat jenis beban. Apa beban tersebut? Elemen pemanas, transducer, motor elektrik dan juga injak solenoid. Seterusnya, murid dapat menyatakan fungsi dan kegunaan setiap beban. Bila pelajar boleh nyatakan tadi alat elektrik tu, jadi pelajar boleh beritahu kita lah. Dia dah tahu fungsi dan kegunaan setiap beban tersebut. Dan yang ketiga, murid mestilah tahu cara melakar simbol bagi setiap beban. Seperti dalam soalan 10 tadi, beban transducer, mikrofon, semuanya ada simbol-simbol yang pelajar kena mahir melakar simbol tersebut. Dan keempat, membuat pengujian pada setiap beban.
Setiap beban tadi, pelajar-pelajar perlu faham dan tahu cara untuk menguji beban tersebut. Sama ada kita buat ujian keterusan ataupun kita buat ujian penebatan, dan ujian-ujian tersebut pelajar perlu tahu hasil dia. Daripada hasil tu pelajar boleh buat kesimpulan sama ada dia baik, rosak terbuka atau rosak terpintas. Yang tadi kita bincang tu kan. Dan akhir sekali pelajar mestilah tahu cara membuat penyambungan bagi setiap beban. Untuk yang terakhir ni Aiman, sebenarnya di dalam mata pelajaran MPED ni pelajar perlu melakukan amali. Okey. Yang ini akan di bawah pengawasan guru sebab memang kita guna talian hidup waktu ini. Baik cikgu, bila kita mempelajari topik ni cikgu, jimatlah poket sikit. Tak adalah nak hantar repair je. Sikit-sikit nak repair cikgu ya. Betul. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada guru kita, Cikgu Farah Hida, datang jauh daripada Kedah Nun sana cikgu kan. Baik, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, ada masa kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.